hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ni tak merawat ke? Tak ada, saya tengah cuti ni. Tak apa sihat. Suara tak ada ni. Suara tak ada. Jadi kita berehat dulu lah. Nanti saya nak rukiah macam mana kalau suara hilang. Tak tahulah masalah. Saya tak tahulah sekarang ni ada virus apa kan. Dia jadi macam demam. Dia bukan demam, dia panas dalam. InsyaAllah, terima kasih mendoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, suami saya tak keluar daripada hospital pun kata virus tak tahu apa. Saya pun pelik juga. Saya dah pergi 3 klinik. Dia check saya tak demam, tapi badan saya lemah. Dia macam panas dalam kan. Lepas tu saya punya hidung tekak tersumbat kan. Saya pun tak tahu macam mana. Ketegur tak adalah. Dia tegur, saya tegur dia balik. Batuk kering, panas kan. Panas pun satu hal lah juga. Ustaz kenal tak Ustaz Domir? Ustaz Domir siapa Macam pernah dengar nama tu. Kenapa dia? Semua, tapi saya rasa ramai je yang kena kan. Ramai orang yang menghadapi masalah ni sekarang. Tak apalah, kalau Ta'ala uji tu bagi kita berehat lah. Kalau tidak, saya payah nak rehat. Ni waktu saya berehat lah. Okey, untuk slot minggu lepas, saya minta maaf sangat-sangat. Semua slot terpaksa saya tunda. Bagi saya masa untuk bagi tenaga balik dulu. Lepas tu baru kita buat rawatan. Saya boleh je buat rawatan, tapi saya tak nak. Saya tak ada kepuasan nanti. Bila kita dalam keadaan tak sihat, kita rawat pesakit pula daripada jauh. Saya kalau saya rawat dalam keadaan saya pun tak berapa sihat, jadi saya rawat nanti setakat ala kadar je lah kan. So better bagi masa sikit. InsyaAllah tengok minggu depan. Kalau okey, kita akan panggil balik yang slot minggu lepas. Semua kita akan tarik balik pada minggu seterusnya lah. Kita tengok macam mana. Okey, apa isu yang sedang ni? Aku tengok korang tag nama aku banyak sangat. Kenapa? Apa dah jadi ni? Apa hal ni? Apa dah jadi dengan TikTok sekarang ni? Saya cuma jarang buka TikTok lah sebab saya tak berapa sihat. Bila saya buka TikTok tu, saya tengok apa pasal ramai orang tag nama saya. Dah kenapa? Apa yang dah jadi? Bendera China. Kenapa? Bendera China kenapa? Apa pasal? Bendera China. Kenapa dengan bendera China? Kat Teluk Intan. Orang Teluk Intan, kampung aku tu kan. Mana panglima tu turun semua sekali. Aduh, macam-macam hal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ustaz, dah order tasbih dan gelang Ustaz? Tak sampai lagi ke? Kalau tak sampai lagi, kena tunggu hari Senin. Sebab pekerja saya ramai yang sambut Deepavali. Jadi kena tunggu Isnin lah. Pekerja saya majoriti nak Deepavali. Aku pun tak faham juga. Aku tanya dengan orang, kau nak cuti Deepavali tak? Mestilah Ustaz, kami semua sambut Deepavali kot. So tak apalah, sambut lah. Okay, so kita pusat rawatan hari Isnin baru buka balik. Okay, hari Isnin baru buka balik. Baru order semalam. Kalau order semalam tak sempat tak? Memang hari Isnin lah jawabnya kan? Semalam tak ada staff. Semalam semua bercuti. Salam daripada Singapura. Waalaikumsalam. Ustaz, ada kerja kosong tak? Nak kerja apa? Awak berani ke nak kerja dengan saya? Soalnya tu. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi saya berjaya mencari jodoh dekat AI dan Alhamdulillah dia dah dapat jodoh. Dah dapat jodoh? AI. Ustaz kenal kan? Oh, saya punya ni manager CIMB saya. Ya, betul. Dah dapat dah? Bila kahwinnya? Tak tahu lagi. Tadi diorang dah bersweet-sweet dalam room saya. Siap buat mini love lagi. Oh, tapi saya kalau AI tu saya tak sedar hati sebenarnya kat dia. Susah sebenarnya nak cari calon kat dia tu. Tapi tadi sekali lock je.
Terus lock. Terus lock. Betul-betul berkenan lah tu. Betul, dia dapat orang Kelantan. Orang Kelantan. Ya. Mesti ustaz kenal lah dia ni familiar. Nah, ada Siapa yang orang lelaki kata, tu? yang lelaki tu. Yang dia cakap macam ni Lelaki tu orang Kelantan. 180. Saya umur 39 daripada Kelantan. Mesti kenalnya. 39 daripada Kelantan. Ya. Siapa? Tak kenal. Nama dia Khairul. Ataupun dikenali sebagai Abang Kai. Dia memang famous. Ustaz mesti kenal dia. Ustaz mesti kenal dia. Lag ke? Ustaz lag ke? Siapa lag ni? Siapa lag? Ustaz lag ke? Ustaz? Ustaz? Halo. Okey ke? Okey tak line saya? Halo? Halo? Okey, dah okey. Dia tak boleh, dia salah masuk room. Dia kalau masuk room macam tu dia memang tersekat. Apa tu? Dah okey lah, okey. Dia salah masuk room. Mana boleh masuk room macam tu? Sekejap lagi aku tak lapar ni. Salah pintu. Air tadi teruk sangat lain. Okey dah keluar. Dah okey kan? Dah okey. Tak apa. Jom kita sambung balik. Apa ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ambil rawatan urgent tak? Saya mu'alaf. Saya tergerak hati nak merawat dengan Ustaz saja. Kat mana yang urgentnya? Ustaz ambil tak rawatan urgent? Saya mu'alaf. Saya tergerak hati nak merawat dengan Ustaz saja. Urgent kat mana? Akak urgent apa? Kalau ikut gerak hati akak, ada berpuluh ribu yang gerak hati macam tu kan? Tapi kalau akak betul-betul urgent, nanti akak PM dengan mamu lah. Tengoklah kalau ada kekosongan tu kita masukkan lah. Tapi saya pun ada ramai lagi yang memerlukan, yang betul-betul masalah kan. Thank you respon saya tak percaya benda-benda macam ni. Oh, thank you respon saya tak percaya benda-benda macam ni. Sekarang dah terkena. Baguslah kalau macam tu. Elok terkena lah kan, sebab tak percaya kan. Sebab benda-benda macam ni siapa nak percaya ke? Benda-benda yang sukar untuk kita membuktikan satu-satu perkara, siapa nak percaya? Susah. Kalau kita dah buktikan pun macam-macam masalah juga. Kurafat lah, macam-macam yang keluar nanti, kan? Cuma orang yang pernah alami benda tu dia faham lah. Kalau orang tak alami dia tak faham. Okey, dia takkan faham. Zikir tarik rezeki. Tak ada zikir yang tarik rezeki bang. Rezeki ni memang Allah Ta'ala punya. Cuma kita minta pada Allah Ta'ala tu ada kan. Saya biasa saya ijazahkan pada orang ramai yang zikir sebelum ni. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fattah, Ya Razak. Cuba zikir benda tu. Cuba amalkan zikir benda tu. Mami okey, cuba amalkan benda tu. Tapi rezeki tu memang Allah Ta'ala yang punya. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fattah, Ya Razak. Okey, cubalah buat benda tu. Buat zikir benda tu insya-Allah. Dia masuk. Okey. Apa ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak jadi perawat bila dah besar? Janganlah dik. Siapa ni? Nak jadi perawat lah bila dah besar. Boleh bagi tips tak? Latihan daripada awal. Jadi perawat ni risiko dia tinggi. Tapi kalau awak ni Allah Ta'ala dah tentukan memang jadi perawat, memang jadi perawat. Okey. Amalan untuk jadi perawat pada peringkat awal memang kena jaga solat tu, kena jaga betul-betul. Lepas tu perbanyakkan solat malam. Dan yang paling penting sekali kena banyak berpuasa. Sebab berpuasa ni akan buat kita ni lebih tenang dalam menghadapi satu-satu situasi. Kan? Okey, dia kena banyak berpuasa. Kalau banyak berpuasa ni, satu, kalau siapa-siapa yang panabaran, dia akan solvekan keadaan panabaran tu. Okey, yang seterusnya bila kamu dapat satu-satu kes yang besar, kamu akan tenang untuk menghadapi situasi tersebut.
Okey, cubalah buat benda tu kan. Tadi ada soalan yang mana panabaran tu kena banyak berpuasa bang. Panabaran kena banyak berpuasa. Baru kita akan tenang. Okey. Nak kerja dengan ustaz boleh ke? Nak kerja apa dengan saya? Kau berani ke nak duduk kat pusat rawatan tu? Korang selalu tengok live dengan korang dekat situasi korang dekat pusat rawatan tak sama bang Agak. Kalau kat pusat rawatan tu kadang-kadang kau tengah masuk minyak kasturi kijang tu tiba-tiba kawan kau terasuk kan? Terjadi ke yang berat. Kau duduk kat pusat rawatan tu buru roma kau semua tegak padahal kau duduk dalam store tapi dia punya impak tu sampai ke sudah boleh rasa. Kan? Berani dah biasa lah. Ya, kena test lah kot. Kena test dulu lah ni. Aku tengah rawat tu kau duduk sebelah aku nak tengok jadi macam mana. Berani ke tak berani? Ustaz mai pelis. Saya bukan kata pelis, Selangor pun saya tak pergi kak. Saya duduk pusat rawatan je. Saya duduk pusat rawatan, saya balik rumah. Saya duduk pusat rawatan, saya balik rumah. Hak tu je. Tak pergi mana-mana pun. Kan? Mana pun tak boleh nak pergi kak. Ipur hadir. Terima kasih banyak. Saya tak apa ni Saya tak macam-macam bunyi dalam tu. Lagi-lagi dekat dalam almari. Saya tak macam-macam bunyi dalam tu. Lagi-lagi dalam almari. Apa tu? Dalam almari. Tak adalah dalam almari saya tak ada bunyi lah. Saya kadang-kadang tak larat tu saya tidur kat office je. Tak ada apa pun. Kan? Aku cuma pelik korang ni kan. Dekat rumah korang almari berbunyi lah. Itu berbunyi lah. Ini berbunyi lah. Aku duduk kat pusat rawatan tu relax je. Kau bayangkan sofa yang korang duduk tu. Itulah tempat aku baring biasanya kan. Kau tahu tak aku tidur situ. Aku menghadap almari tu. Satu benda pun tak berbunyi. Elok je, tak ada apa pun. Kan? Tak ada berbunyi. Aku siap tutup lampu lagi. Aku tidur baik je. Tak ada bunyi pun okey je. Tak ada apa-apa lah. Ustaz anti kental. Kental tak kental lah juga kan. Tapi setakat ni insyaAllah lah tak ada apa-apa lah. Dia sebenarnya tak payah takut. Kena berani. Nak takut. Kau nak takut apa? Kau sebenarnya tak payah takut. Sebab benda tu dia tak datang depan mata kau. Dia tak akan hadir macam tu. Yang macam contoh dia orang masuk-masuk hutan cari tu. Tak akan jumpa. Okay, dia tak akan terkeluar macam tu depan muka kau. Dia tak akan datang macam tu. Paling kuat pun dia bagi kau diri rasa je. Tiba-tiba bulu roma kau meremang. Tiba-tiba belakang kau panas. Tiba-tiba kau rasa macam ada desing kat telinga. Dia macam tu je. Dia tak akan datang seketul macam tu kat depan mata kau. Kan? So jangan risau lah. Tapi kalau korang dia kena, dia janganlah bawa diri korang ke arah menakutkan benda tu. Kalau tidak korang jadi penakut lah. Budak yang internet tu saat dia datang. Datang dalam ni datang kat sini. Ni duduk dalam apa tak lapar je. Apa ni Ustaz tolong jelaskan cara uruskan buang pad kuku dan rambut. Buang je lah. Buanglah dekat air mengalir pun tak apa. Buang dekat rantung sampah pun tak apa. Tapi jangan letak tempat-tempat yang boleh orang ambil. Kan? Macam pad tu kamu kena jirus air bagi bersih dulu. Lepas tu baru buang. Okey? Kalau kata pad kamu saya tak ada apa. Tapi kalau kata pad tu darah atau apa semua, tu yang boleh jadi masalah. Okey? Itu yang akan jadi masalah. Selepas buat ayat kursi 7 penjuru 41 kali 41 hari, lepas tu kena buat apa? Buat ayat meja pula lah. Lepas buat ayat kursi, buat ayat meja pula. Lepas abang dah buat 41 hari ayat kursi tu, abang teruskan je lah. Dia tak ada buat apa dah. Okay? Dia tak ada buat apa dah. Abang teruskan je lah macam biasa. Okay? 41 hari tu untuk kita kuasai satu-satu keilmuan. Okay, saya ajar 41 hari tu supaya kamu dapat menguasai satu-satu keilmuan. Macam contoh kamu tengok ada setengah-setengah perawat. Kadang-kadang dia baca Al-Fatihah je. Dia tak baca benda lain pun, dia baca Al-Fatihah je. Tapi meroyannya hantu tu bagai nak gila. Padahal baca Al-Fatihah je. Tapi kalau kamu baca Al-Fatihah tak jadi apa. Kalau dia orang baca, mengontor-kontor benda dalam badan tu. Sebab mereka telah menguasai ayat tersebut. Okay, bila dia kuasai ayat tersebut, dia faham apa semua, insyaAllah kan? Mesti akan ada tindak balas dia. Surah An-Nas yang sapu kat muka tu untuk apa? Yang tu untuk aura bang. Itu nak kesan sama ada abang ni ada aura negatif ataupun tidak. Tu yang pertama. Ada tak kena sihir dekat bahagian wajah. Bila abang buat tu ada tindak balas, makna kata ada sesuatu yang tak kena dengan abang. So kena buat lah benda tu.
Kan abang tak boleh nak mengharapkan perawat je tolong buatkan kat abang. So bila kita bagi satu-satu keilmuan tu, cuba abang buat sendiri, kemudian abang sendiri merasakan benda tu. Sebab yang rasa tu abang seorang je boleh tahu, orang lain tak tahu. Okey, bila abang buat tu tiba-tiba abang rasa nak pitam. Bila abang buat tu tiba-tiba abang rasa berdenyut kepala. Bila abang buat tu tiba-tiba badan abang jadi panas macam. Bila abang buat tu tiba-tiba degupan jantung abang jadi laju. Bila abang buat tu, bila abang tengok kat cermin, kenapa muka aku nampak teruk sangat dan sebagainya. Itu adalah petunjuk-petunjuk ataupun simptom-simptom yang kamu tu ada yang tak kena. Cuma apa yang tak kena tu wallahualam. Yang tak kena, apa yang tak kena tu kamu jangan fikirkan. Yang penting bila kamu buat tu, dia ada tindak balas yang positif. Lama kelamaan benda tu dah tak berlaku lah kat kamu. Bila tak berlaku, mana kata kamu dah, insya-Allah kamu dah terselamat daripada satu-satu masalah. Okey, soalan seterusnya. Kalau berubat tak ada tindak balas macam video ustaz, maknanya tak berjaya halau ke? Maaf. Kalau berubat tak ada juga. Ada setengah masalah gangguan ni dia tak ada kerasukan pun. Saya pun selama saya merawat, bukan semua kes kita ada kerasukan. Okey, bukan semuanya pesakit yang datang tu mesti terasuk. Yang kita buat live tu biasanya kes-kes yang agak menarik. Biasanya kerasukan tu berlaku ataupun bila saya dapat merasakan macam benda tu kuat dalam badan, baru kita live. Sebab kita pun takkan tahu pesakit tu akan kerasukan ke tidak. Dan sebagai seorang perawat, kami tidak pernah mengharapkan pun pesakit tu kerasukan. Okay? Kami tak pernah mengharapkan pun. Cuma bila dirukiahkan, kebiasaannya ada tindak balas terhadap tubuh tersebut. Tiba-tiba tangan dia menggeletar, tiba-tiba mata dia jadi panas, tiba-tiba degupan jantung dia makin kuat, tiba-tiba dia pening kepala, tiba-tiba dia rasa macam nak pingsan. Tak semestinya kerasukan tu menunjukkan yang memang dia ada hantu dalam badan. Tak juga. Okey. Pasal tu kau tanya dengan saya, better kamu bermula dengan air tawar dulu. Air tawar ni dia akan masuk dalam saluran darah kita. So daripada saluran darah kita nanti akan banyaklah petunjuk-petunjuk yang kamu akan dapat. Okey, ada setengah orang marah pasal tak mimpi. Tak mimpi, tak betul itu, tak betul ini, tak betul ini, kurafat ni, syirik dan sebagainya. Sebenarnya perawat, untuk pengetahuan semua, perawat-perawat ni dia ambil taksir mimpi tu sekadar orang cakap petunjuk saja. Kami perawat pun, kami pun tak percaya pada mimpi tu 100%. Cuma tinggal lagi, kebanyakannya dalam 1,000 orang pesakit, mimpi-mimpi tersebut menunjukkan ke arah perlakuan yang begitu. Okey, kalau mimpi menyusukan bayi, majoriti orang yang mimpi menyusukan bayi tu memang ke arah saka keturunan. Tapi kita tak pernah kata kamu ada saka keturunan pun. Benda tu ada pembuktian di atas pesakit tersebut. Mana kata dalam 1,000 orang pesakit, semua benda yang sama berlaku pada mereka. Okey, pasal tu kita ambil benda tu sebagai tafsiran saja. Okey, cuma kami tak adalah kata confirm kamu ni memang ada saka, confirm kamu ni memang ada sihir. Tak ada pun. Kami tak pernah cakap macam tu. Cuma bila petunjuk tu dah berlaku, kamu kena dapatkan rawatan supaya kamu lebih tahu apa yang berlaku pada kamu. Okey, apa yang berlaku kan. Lepas tu kalau dah tahu tu, kena dah dapatkan rawatan. Faham tak? Kena dapatkan rawatan lah. Tapi kalau kamu rasa kamu bajet bagus-bagus sangat, kamu ni macam alim-alim sikit ke apa benda ke, ataupun karomah kamu lebih tinggi, kamu nak biarkan je lah. Kan? Kamu nak biarkan je. Itu masalah kamu lah. Kita tak ada masalah. Okey. Pusat rawatan ustaz dekat mana? Dan kes paling berat yang ustaz pernah hadapi, kes paling berat majoriti semua ada dekat dalam YouTube channel saya. Boleh masuk kat sana. Dekat dalam tu macam-macam kes lah. Tapi ada kes-kes yang berat yang tak sempat kita rakam pun ada. Kan? Tapi kebanyakan kes memang saya dah masukkan dekat dalam YouTube channel lah. Kecuali yang tak sempat kita nak masukkan tu, tak sempat lah. Ada setengah kes ni di mana pesakit minta tak dimasukkan pun kita tak masukkan. Ustaz tengok cincin harga 6K. Mana ada cincin harga 6K? Tak ada, saya tak ada cincin harga 6K. Ustaz nak promo tasbih. Tasbih barang tak banyak kan. Saya ni kalau buat promo, kalau barang tu ada banyak tu, InsyaAllah lah kita boleh buat promo. Kalau barang tu tak banyak, kena pula tasbih. Tasbih ni kita ambil daripada Egypt. So benda tu nak bawa ke sini pun satu masalah juga. Kan? So benda tu yang mana kita boleh buat promo, kita buat promo. Okey, so insyaAllah tak ada apa, minggu depan kita akan keluar satu produk baru. Okey, yang tu lebih pada kesihatan lah kan. Saya tak nak umumkan lagi. So kita tengah dalam proses pembuatan. Kotak semua dah siap, tinggal tunggu barang siap je lah.
So bila barang tu dah siap, baru kita akan umumkan. Okay, insyaAllah tak ada apa minggu depan kot. Okay, sekarang ni dalam pembuatan kita dah tengah buat lebih kurang dalam 2,000 pieces. Okay, kita buat 2,000 pieces dulu. Okay, dia lebih kepada masalah angin, masalah saraf. Okay, siapa-siapa ibu-ibu yang mengandung ataupun dia lebih ke arah herba. Okay, so minggu depan kita akan keluarkan. Okay, lepas tu boleh dah cuba. Okay, sabar sabar. Okay, minggu depan insyaAllah, minggu depan. Sekarang ni dalam proses. Saya pakai kasut hitam dekat belakang telinga, kesannya rasa panas dekat area telinga. Sepatutnya tak ada rasa panas. Minyak kasut hitam tu kalau pakai tak rasa panas pun. Okey. Cuma kalau kata saya nak kata jin tu duduk kat telinga awak tu tak boleh lah. Kan? Cuma jangan letak banyak, letak sikit je. Sebab itu bukan minyak panas. Itu minyak wangi. Kamu letak sikit saja kan. Kan? Cubalah terus pakai dulu. Lepas tu tengok ada tak lagi panas tu berlaku pada kamu. Okey, ada tak panas tu berlaku pada kamu? Ustaz, badan saya lebam-lebam. Kenapa ya? Ada dua sebab. Satu, daripada klinikal, kemungkinan besar kamu kurang vitamin C. Okey, orang yang kurang vitamin C, kebiasaannya memang badan dia memang akan jadi macam tu. Dia jadi lebam. First, kamu kena makan vitamin C dulu. Yang kedua, kalau badan kamu lebam-lebam, dalam masa yang sama kamu dapat mimpi yang pelik-pelik, berkemungkinan besar kamu memang ada gangguan. Cuma saya tak tahu gangguan yang macam mana. Tu kena dapat rawatan lah. Tapi kalau tanya dengan saya, kedua-duanya kamu kena buat. Satu, vitamin C kena makan. Yang kedua, rawatan tu kena buat lah. Baru kita tahu apa masalah dia. Okey, kebiasaannya macam tu. Tapi kalau kamu kena lebam-lebam, dalam masa sama kamu kerap kali kena tindih, tu memang masalah gangguan lah. Okey, Ustaz, saya cuti 4 hari. Cutilah, kau nak cuti 4 bulan pun lantak kau lah. Kau bagi tahu aku kau cuti dah buat apa? Aku tengok macam aku nak cuti berapa lama pun ikut suka aku je lah kan. Saya berumur 13 tahun. Saya minat untuk jadi perawat. Adakah petunjuk daripada Allah Ta'ala? Petunjuk daripada Allah Ta'ala ni kalau aku jawab ni kan aku kena kurafat ni kan. Okay, nak jadi perawat ni, siapa-siapa pun boleh jadi perawat ni. Yang penting pergi belajar je. Tapi kalau kau tiba-tiba dapat dalam mimpi, itu masalah. Kan? Dia mesti kena ada guru yang bimbing. Dia kadang-kadang minat. Kadang-kadang kita punya minat ni datang sebab kemungkinan besar lah tok nenek moyang kita ni memang ada yang merawat. Jadi potensi kita tu ataupun kegemaran kita tu dia akan ikutlah apa nenek moyang kita dulu pernah buat. Okey. Jadi apa yang kamu kena buat, ada rasa minat, pergi dapat belajar. Cari 3-4 guru, jangan satu guru je, dan jangan taksub kepada guru. Okey. Bila kamu belajar dalam satu benda, jangan taksub kepada guru. Sebab ilmu tu semua Allah Ta'ala punya. Belajar, tengok. Ambil yang baik tu ambil, yang buruk tu tinggalkan. Lepas tu pergi kat guru yang lain. Sebab 13 tahun 13 tahun tu kira budak lagi lah. Tapi boleh je nak belajar. Kan? Boleh je nak belajar. Lepas tu belajar untuk memberanikan diri. Itu yang paling penting sebenarnya. Memberanikan diri. Macam mana nak berdepan dengan jin-jin mangkuk ayun yang jenis musibat, yang jenis agresif kan. Macam mana kalau kamu dia agresif, kamu agresif, habis kamu kalah kamu. Kan? Memang kalah je. Ustaz, boleh tak balas PM saya? Telefon rawatan saya tak bawa bang. Saya tak bawa telefon rawatan kat rumah. Kan? Kalau aku bawa telefon rawatan kat rumah, aku dia jadi macam hospital emergency tau, bahagian emergency tau. 5 minit sekali telefon tu berbunyi, 5 minit sekali hantu masuk dalam badan. Okay, so telefon rawatan tu memang saya tak bawa, saya tinggalkan kat office. So bila saya balik ke office, baru saya akan tengok siapa-siapa yang masuk hantu ni kan. Tapi biasanya rawatan yang nombor telefon ni, saya akan fokus pada yang pernah rawat dengan saya. Okay, siapa yang pernah rawat dengan saya akan check dia orang punya wahab. Sorang-sorang punya ni lah, saya akan perhatikan lah. Tapi kalau kamu tafsir mimpi, kamu bagi pasal mimpi, saya tak jawab tu, makna kata tak ada apa-apa lah. Saya baca, ni tak ada apa ni, halusinasi je, saya tak balas. Tapi kalau saya tengok, ni berat ni, saya akan balas. Okay, bukan sombong tak nak balas, tak boleh, banyak sangat. Kan? Macam mana saya nak balas, tak tahu. Boleh tak batalkan sihir? Apa tak boleh pula? Ilaha illallah. Bagai nak gila aku bercakap daripada tadi sampai sekarang. Ini tujuannya nak bagi batalkan sihir lah.
batalkan sihir tu bukan pakai air liur. Sesungguhnya aku membatalkan segala sihir dalam tubuh badanku dengan 7 keturunanku. Dia bukan macam tu. Nak kena tengok dulu awak tu sihir apa, sihir macam mana, awak sihir kategori apa, kan? Baru kita nak tengok macam mana kaedah nak menyelesaikan masalah tu, kan? Okey, dia nak kena tahu awak tu masalah apa dulu. Pernah aku cakap kan. Dia tanya macam mana nak batal. Yang kita ajar macam-macam benda yang suruh buat tu, yang tu cara nak membatalkan sihir lah tu bang. Oi. Okey, itulah cara-caranya nak membatalkan sihir. Okey, cuma kalau ada benda-benda yang berat tu abang kena cari orang untuk bantu dia bang. Boleh ke kalau tarik hantu tu keluar manusia boleh mati? Sekarang ni boleh ke tarik hantu tu keluar manusia tu boleh mati? Apa masalah pula sekarang ni? Jasad kau tu yang ada dalam tu roh ke hantu? Tak masa kau lahir ke dunia tu Allah Ta'ala bagi roh ke bagi hantu kat kau? Aku ni muskil betul soalan kau. Sekarang ni masa kau lahir ke dunia ni Allah Ta'ala hadirkan jasad kau ni bersama dengan roh ke dengan hantu? Kalau kau keluar daripada perut mak bersama dengan hantu, tarik hantu tu keluar, memanglah kau mati. Tapi kalau Allah Ta'ala hadirkan roh dalam tubuh badan kau, tarik hantu, masa apa kau nak mati pula? Tak ada mati lah. Kan? Dia tak ada. Dia soalan macam ni, mesti dia ada terpengaruh, ada tanya dengan orang apa. Last sekali dia kata mati. Jadi takut. Bila takut, kau simpan hantu kau sampai bila-bila. Kan? Tak ada kak. Mati tu Allah Ta'ala punya kuasa kak. Akak jangan risau. Hantu tu keluar pun, akak tetap mati. Hantu tu tak keluar pun, akak mati juga. Mati tu pasti kak. Tak ada hantu pun, akak mesti mati. Kan? Okay? So akak jangan risau pasal mati tu. Hantu keluar pun akak mati. Hantu duduk dalam badan pun akak mati. Hantu tak ada dalam badan pun mati juga. Kan? Cuma kalau hantu ada dalam badan, dia memang sakit lah badan. Emosi kita akan kacau, tubuh badan kita akan sakit. Lepas tu sesuatu benda yang kita nak buat, dia akan terbatas. Dia akan banyaklah complicated dia kalau kata hantu tu ada dalam badan. Okey, tapi bab mati tu pasti. Semua orang pun akan meninggal dunia. Awak alim pun meninggal dunia, awak tak alim pun meninggal dunia, awak baru nak jadi alim pun akan meninggal dunia. Okey, so jangan risau pasal tu. Dah tahu ada hantu, pergi dapatkan rawatan. Tapi kalau awak seronok hantu tu dengan awak, simpan je, tak ada masalah. Masalah ke ustaz nak simpan hantu dalam badan? Simpan je lah, tak ada masalah. Awak minat nak bersama. Kadang-kadang setengah orang dia boring dengan kehidupan dia. Dia kalau dia berkawan dengan orang asyik bergaduh je. Tiba-tiba Allah Ta'ala tu mungkin ada orang sihir dia. Bila sihir dia tiba-tiba ada pula kawan jin pula. Dia rasa bila ada jin tu dia rasa macam seronok. Bagus juga ada jin ni, ada teman bersembang apa. So kalau awak rasa nak simpan, boleh simpan je lah, kan? Tak ada masalah. Kami pun boleh berehat panjang. Nak simpan lah tak kau lah, kan. Kau ingat aku ada masa nak fikir ke pasal hantu dalam badan kau nak simpan ke tak nak? Aku tak ada masa nak fikir lah. Kalau kau rasa kau nak simpan, kau simpan je lah. Okay. Kau nak simpan je. Okay je. Boring dengan kehidupan, kawan dengan jin. Kebanyakan je macam tu lah kak. Kebanyakan orang yang ambil jin, yang ambil kadam ni, dia boring dengan kehidupan dia. Dia tak yakin dengan diri dia. Dia tiba-tiba nak jadi kebal, tak tentu hala. Kan? Dia boring dengan kehidupan dia kak. Pasal tu dia ambil benda-benda macam tu. Tapi kalau dia tauhid pada Allah Ta'ala, apa benda yang berlaku ni dia serahkan pada Allah Ta'ala, dia tak perlukan benda-benda macam tu. Okay? Dia tak perlukan cincin yang ada kadam, yang nak bagi semangat, kekuatan diri. Tu semua dia tak perlukan benda-benda tu. Dia tak perlu nak risau. Kan? Tapi setengah orang ni memang dia jenis seronok macam tu lah. Dia nak ada pendamping, dia nak ada keturunan yang boleh menjaga dia. Dia minat dengan benda-benda macam tu, kan. So kita nak cakap macam mana? Biarkan je lah. Kan? Apa nak pening? Yang mana jenis degil sangat, banyak kali dah bagi tahu, tak nak dengar juga. Lantakkan dia, biarkan dia. Nanti sampai satu masa nanti dia baru akan berfikir. Kan? Siapa yang kenal saya lama, saya ni bukan semua orang suka tu. Saya pun banyak haters. Kan? Sebab saya ni jenis seorang yang berterus terang. Tetapi dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, ada beberapa orang haters datang dekat saya minta maaf. Dia minta macam mana? Ustaz, selama ni saya tak pernah percaya pasal sihir. Tapi tak tahu macam mana sekarang saya yang telah diduga dengan sihir. Dan sekarang baru saya faham yang ustaz duk bebe pagi malam ni. Sekarang baru saya tahu.
Okey, ini kisah benar tau. Kadang-kadang kamu tak kena, kamu memang rasa tak ada apa-apa. Kan? Macam saya, bila pengolahan saya tentang sihir mudah difahami oleh masyarakat sebab saya pernah jadi mangsa sihir. Saya pernah rasa benda tu macam mana sakit dia. Saya tahu macam mana orang yang kena sihir tu emosi dia macam mana. Saya juga tahu orang sekeliling dengan mangsa sihir tu macam mana sebab saya pernah alami. Okey, sebab saya pernah alami, kan? So bila kita sampaikan tu, kalau kamu rasa benda tu manfaat, simpan, berhati-hati. Sebab zaman sekarang ni memang zaman sihir bang kakak. Kau pergi mana-mana pun dia takkan pukul kau depan-depan. Semua main belakang, kan? Kalau saya ni boleh bawa rombongan bas kat korang pergi dekat satu pusat rawatan ni, perawat ilmu hitam ni, kalau aku boleh bawa korang, kau tengok dekat depan mata korang macam mana diorang ni minta tolong dengan satu pakcik ni untuk sihirkan orang, aku rasa kau mesti tepuk kepala. Okey, kau mesti tepuk kepala. Cara kaedah macam mana nak bagi orang mati, macam mana nak dapatkan perempuan ni, macam mana nak sihirkan perempuan ni, macam mana nak sihirkan lelaki ni, depan mata tau, depan mata kita dia tunjukkan benda tu. Aku rasa kau mesti tepuk dahi. Muka-muka yang datang ni muka-muka suci tau. Aku tak nampak pun yang datang masa saya sakit dulu. Saya ada pergi kat satu tempat ni di mana kawan saya ni bawa saya pergi dekat situ sebab saya sakit teruk masa tu. Saya dah sakit teruk, dah macam-macam saya berubat. Darul Syifa, Darul Aman, Darul Takzim, macam-macam ustaz aku dah jumpa, macam-macam orang aku dah jumpa. Sampai member saya ni dia ni gigolo. Dia memang masukkan barang kat muka dia dan sebagainya, memang jumpa dengan perawat tu lah. So dia kata dengan saya, "Di, macam inilah aku tolong kau lah, Di. Kau dah banyak sangat tempat orang kau pergi, aku bawa lah kau satu tempat." Itu yang punca saya pergi dekat situ. Dekat situ jugalah saya dapat pengalaman macam mana orang-orang Melayu kita, orang Cina, orang India minta bantuan untuk menyihirkan orang. Saya pergi dekat pakcik tu, saya 5-6 kali juga saya pergi kat dia. Okey, dan yang datang dekat situ saya seorang je yang nak dirawat. Yang lain-lain kat situ semua nak buat. Okey, itu kejadian yang berlaku depan mata saya. Dan kebanyakan orang yang nak buat ni, saya tengok bukan muka penyamun mak kakak. Bukan muka-muka penyamun, muka-muka orang jahat, tak ada. Muka-muka memang cara cakap lembut. Tok, nak minta tolong tu. Saya ni adalah meniaga tu, tapi masalahnya tu kedai sebelah tu terlampau laris lah tu. Saya bukanlah nak buat kedai sebelah tu, tapi ialah bila dia berkembang maju kan tu kan, jadi kita punya tempat ni jadi masalah lah bagi saya. Kau faham tak maksudnya? Dia punya kata-kata punya lembut, cara dia bercakap punyalah baik, yang korang kata husnuzan. Memang orang-orang yang datang yang saya nampak depan mata saya, tapi zaman sekarang ni saya tak tahulah macam mana. Memang muka-muka orang yang baik. Yang lelaki nakkan bi perempuan lah apa benda, muka-muka imam muda semua. Memang bila aku tengok, ish, biar betul kan, macam ni takkan nak sihirkan orang rupa macam ni. Memang tak percaya bang kakak. Pasal tu saya cakap, zaman sekarang ni, zaman memang kena hati-hati. Memang kau kena hati-hati. Kau tak hati-hati, kau tunggu masa saja. Okey, kau tunggu masa saja. Okey, tu pengalaman saya sendiri tau. Ini bukan nak reka cerita ke apa, ini pengalaman. Saya punya pengalaman sewaktu saya pernah sakit satu ketika dulu. Okey, pengalaman saya masa dirawat pun banyak. Pasal tu saya boleh kongsikan dengan orang ramai. Masa tu saya bukan perawat, saya belum boleh rawat lagi. Masa tu saya diuji, kan? So merata-rata lah, kalau kata orang cakap merawat dengan tokong Siam macam mana saya pernah lalui, merawat dengan tokong Cina macam mana saya pernah lalui, masuk dalam tokong India, tiba-tiba Tok Sami boleh bercakap Melayu, saya pernah lalui. Benda-benda tu semua saya pernah lalui. Tapi bila saya dipertemukan dengan orang yang bantu saya, dalam masa sama dia ajar saya tentang rawatan, baru saya faham. Rupanya berjumpa dengan orang-orang macam ni, masalah dia kat mana? Dia minta pertolongan pada siapa? Kalau dia minta pertolongan pada Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala, itu masalah bagi saya. Ini soal akidah. Baru saya faham. Dulu saya tak faham. Dulu saya macam korang juga. Sakit kan, itiar lah. Mana-mana pun kita itiar je lah kan. Kita fikir macam tu, kita sakit. Orang yang tak sakit, dia memang tak tahu. Pandai bercakap je. Tapi kalau orang yang sakit, dia faham. Tapi kalau kita faham pula konsep tauhid pada Allah Ta'ala, akidah kita nak jaga, kita baru akan faham. Jumpa dengan Tok Sami Siam boleh baik tak? Memang boleh baik. Jumpa dengan Tok Sami India boleh baik tak? Memang boleh baik. Tapi masalah akidah kita itulah jadi masalah. Akidah kita akan jadi masalah. Dia minta pertolongan pada siapa? Dia tak akan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Okey, kat situ yang kena hati-hati. Okey, faham
Tapi masyarakat kita dia tak nak dengar abang kakak benda ni. Dia takkan nak dengar benda ni. Macam contoh kita kata tilik pakai nama itu bermasalah. Saya antara orang yang tegas dengan perkara tersebut. Tapi kalau kau tengok live yang tilik pakai nama ni, beribu-ribu orang tilik pakai nama. Beribu-ribu masih menilik pakai nama. Seronok dia bagi nama mak, nama bapa, apa semua. Itu konsep tilik bang kakak. Memang tak boleh dalam Islam. Memang benda tu tak boleh. Kan? Memang tak boleh. Tapi ramai juga orang yang seronok dengan perkara tersebut. Jadi saya nak cakap macam mana? Dia kalau kata kau tak jadi musibat, kau tilik nasib lepas tu kau merawat dengan dia, aku okey. Tapi masalahnya, kau tilik dengan dia, lepas tu kau jumpa dengan aku. Lepas tu kau cakap dia dah bagi tahu ada jin ada 12 ekor, 16 ekor, 20 ekor, 100 ekor. Lepas tu aku nak buat macam mana? Sebab kau pergi tilik dengan orang tu, kau pergi rawat dengan orang tu lah. Faham tak? Lepas tu kamu jadi macam rosak fikiran kamu. Kamu jadi macam, weh, selama ni tak ada jin dalam badan, tapi kamu jadi macam rosak fikiran kamu. Kamu rasa macam, alamak ada jin lah dekat aku. Automatik selama ni kamu tak ada jin. Last kali kamu memang ada jin. Kamu rasa kamu ada jin, padahal tak ada apa benda kat kamu. Faham tak? Tak ada apa benda pun kat kamu. Kamu akan rasa macam, dia faham tak? Dia mainkan fikiran kita. Nah, dia mainkan fikiran kita. Tu masalah tu. Kakak tengok kawan daddy ke datang. Okey, saya boleh bagi tahulah. Kalau tak nak dengar, korang main pasal lah. Tu kereta putih. LV pula tu. Kereta putih. Ha? Ada satu kereta putih. Panjang ke pendek? Macam kereta ayuk. Oh, kan. Okey, malam ni tak berubah ke? Tak berubah. Saya dah seminggu lebih tak berubah. Saya tengah berehat sebab saya tak berapa sihat. Saya tengah berehat. Okey, dan untuk pengetahuan semua, saya bukan full time dalam bidang rawatan. Saya bukan full time. Cuma nampak macam full time, tapi saya bukan full time. Sekarang masa saya nak berehat tu, saya akan berehat lah. Okey. Ustaz, minyak kasturi Ustaz dah sampai. Saya pegang pecah. Ni masalah ni, kurafat ni. Kau cakap pecah-pecah saat lagi aku kena kurafat nanti. Saya tak tahu tak kenapa boleh pecah. Tapi kemungkinan besar ada yang tak kena lah menyebabkan akak boleh sampai pecah. Dia akak dia bagi tahu. Nanti kau cakap aku bayar akak tu pula, suruh masuk bagi komen kat aku. Aku tak tahu apa. Akak tu aku tak kenal pun. Korang boleh PM personal dengan dia lah, minta gambar tu macam mana boleh pecah. Saya memang tak tahu kalau akak pegang tu. Tapi yang saya tahulah atas pengalaman saya daripada pusat rawatan saya, minyak-minyak apa benda sekalipun, kalau akak pegang rasa panas, letak kat tepi dulu. Akak jangan terus pegang. Pegang memang dia akan pecah. Dia memang akan, bukanlah nak kata minyak tu padu ke Power Rangers ke apa benda. Kadang-kadang mungkin benda dalam badan kita tak nak kita pakai benda tu ke, wallahu alam. Saya nak cakap lebih-lebih pun saya tak berani. Kan? Mungkin benda, biasalah taktik-taktik jin ni dia macam-macam. Okey, saya tak berani nak overclaim. Mana kata pegang minyak boleh meletup tangan. Saya tak berani nak overclaim. Tapi awak boleh masuk dekat dalam tele saya, boleh tanyalah, ramai orang yang jadi macam tu. Saya kadang-kadang discuss dengan mamu, kita dulu botol kita nipis, sekarang dah pakai botol tebal. Tebal tau dia punya kaca pun tebal, pun boleh jadi macam tu juga. Okey, tapi tak semualah. Mungkin kalau kata gangguan-gangguan yang agak berat, benda tu kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang lah, bukan semua. Kadang-kadang tu memang ada terjadi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat juga tengok Ustaz live. Saya hari ni tergerak je. Saya sebenarnya tak nak live tadi. Kebetulan saya tunggu sahabat saya datang kejap, ada benda nak discuss. So saya pun live lah kejap. Kalau tidak badan saya jadi lemah. Bila live ni dia ni sikit kan, boleh bercakap semua dia okey sikit. Ustaz, macam mana nak bezakan bipolar? Kena gangguan sebab anak saya mengaku Tuhan Dajjal. Bipolar ni kena dapatkan rawatan hospital tak? Dah tahu masalah bipolar, pergi dapatkan rawatan hospital. Akak jangan dengar cakap perawat. Saat lagi sekarang bukan mengaku Tuhan je, tiba-tiba dia bagi tahu memang anak awak ni dah jadi Tuhan. Masalah. Bipolar ni masalah hospital. Kalau kata anak akak ni mengaku Tuhan dan sebagainya, memang dia akan ganggu dekat bahagian pemikiran. Okey, gangguan terhadap pemikiran ni tak boleh kita kata yang itu confirm jin dah duduk dalam kepala otak, tak boleh. Dah tahu bipolar, pergi dapatkan rawatan hospital. Okey, better akak dapat fokus pada rawatan hospital, itu lebih baik. Tapi boleh tak anak akak nak dirukiahkan dia? Boleh je, tak ada masalah nak dirukiahkan. Rukiah ni adalah jampi ataupun bacaan-bacaan
yang boleh menenangkan fikiran kita, menenangkan fikiran anak kita, sebab benda tu syifa. Kan, ayat-ayat syifa yang dibacakan tu, kalau kata akak pergi rawatan hospital, dalam masa sama akak pun nak dirukiahkan, tak ada masalah. Okey, cuma yang masalahnya kalau kata perawat ni dia bagi tahu macam ni, macam-macam benda dia bagi tahu, jangan lagi tekanan bagi keluarga. Itu yang masalah. Kan, dia kena pandai psikologi lah. Macam contoh, kalau aku bagi tahu banyak benda kat keluarga boleh merosakkan minda keluarga, lebih baik jangan. Lebih baik kita tak payah cakap apa, yang penting sihat je sudah lah. Kan, dia kena pandai teknik psikologi juga. Okey, seterusnya, tadi saya mimpi ular gigit kaki saya. Tandanya apa ya? Kebiasaannya kalau ular gigit ni kak, kebiasaannya serangan sihir, kebiasaannya. Tapi kalau tanya dengan saya, dalam masa tempoh seminggu 2 ni, cuba akak perhatikan dekat bahagian mana yang digigit tu, cuba akak perhatikan. Ada tak apa-apa berlaku dekat kaki akak? Tapi jangan fokus, santai-santai saja. Okey, kalau akak fokus, benda tak sakit pun akak akan rasa sakit. Santai saja, relax saja. Hari ni tak ada apa, besok tak ada apa, lusa tiba-tiba rasa kebas. Menafikan, belajar menafikan dulu. Selang lagi sehari 2 tiba-tiba rasa mencocok-cocok, belajar menafikan dulu. Jangan tiba-tiba akak terus anggap memang jin dah duduk kat kaki aku. Tak boleh macam tu kak. Apa benda pun, petunjuk yang datang dalam mimpi, dia sekadar petunjuk, tapi belajar nafikan dulu. Belajar nafikan dulu. Dalam seminggu 2, kalau akak tengok kaki akak ni memang betul-betul bermasalah, kena dapatkan rawatan. Okey, permulaan tu kena belajar nafikan dulu kak. Jangan akak terus ambil bulat-bulat, ini confirm dah kena sihir ni, masak aku ni. Jangan macam tu. Belajar nafikan dulu. Kemudian dalam seminggu 2, kalau ataupun akak ada rezeki dan sebagainya, boleh suruh mana-mana perawat buat air tawar ke apa, minum air tawar tu dulu biar dia masuk dalam saluran darah. Dekat situ nanti akan banyak proses-proses menyedarkan kita ke, ataupun petunjuk yang akak akan dapat. Okey, tu proses-proses dia. Ustaz, ni apa ni mana ni? Mana soalan ni? Ustaz, perut busung macam mana? Air tawar dah minum, dah jumpa perawat lain juga. Perut busung awak jadi macam mana? Perut busung ni dia banyak kategori ke? Busung awak ni dah kategori mana? Adakah dia dah mengeras tak turun-turun, ataupun dia naik, busung awak ni naik, ada waktu-waktu je dia naik. Kan? Saya kalau bab busung ni saya jadi panas sikit kan. Saya jadi geram. Sebab busung ni antara benda-benda yang kejam. Kan? Saya punya leluhur masuk, dia jadi marah. Kan? Sebab busung ni adalah perkara-perkara yang kejam. Tetapi kebanyakan orang yang datang busung, dia bukan busung. Dia memang ada masalah hati. Kan? Hati dia dah rosak, ataupun dia punya buah pinggang dah bermasalah. Kan? Macam mana kamu nak tahu kena busung? Kalau dekat tempat saya, bila kita rukiahkan, memang ada tindak balas di bahagian perut kamu. Dia bukan magician, bukan magic show. Pesakit tu datang, dia duduk kat kursi, saya duduk kat meja je. Okey, bukan karomah, bukan apa benda. Saya hanya yakin, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ya Allah, jika benar dia busung ya Allah, aku mohon daripadamu ya Allah, tunjukkan padaku. Okey, atas izin Allah Ta'ala, kebiasaannya dia akan menggelodak kat perut tu. Saya biasa buat live rawatan busung ni sebenarnya. Siapa yang pernah tengok dia tahulah kan. Lepas kita keluarkan benda tu, perut tiba-tiba susut. Ada satu pesakit India tu, dia punya perut jadi macam bergerak-gerak macam tu semua. Sebab pegangan saya macam tu. Pegangan orang lain-lain lah. Tapi pegangan saya, kalau betul lah kamu ni memang ada hantu dalam badan, ada gangguan dalam badan, ada something dalam badan, ada orang memang nak tuju kat kamu, masa dirukiahkan atas kamu, pasti dia akan bertindak balas. Okey, pasti dia akan bertindak balas. Lepas tu baru kita kaji balik. Tindak balas tu adalah dibuat-buat ataupun tindak balas yang memang betul daripada gangguan jin. Saya akan kaji balik. Okey, kemudian saya akan psycho. Daripada psycho saya tadi ni akan mengesahkan sama ada kamu buat-buat ataupun benar-benar kamu dalam kategori gangguan. Sebab saya memang memang tak percaya apa yang jin cakap. Okey, kemudian kita perhatikan tindak tanduk dulu. Okey, kemudian saya cuba mencari jalan penyelesaian. Okey, saya ni akan cuba mencari jalan penyelesaian. Okey, sebab kaedah rawatan ni kan dia macam-macam kan. Kalau kamu pergi Darushifa, dia akan baca saja, dia baca ruqyah tu, dia baca saja. Kemudian kamu terasuk ke, kamu tak terasuk ke, dia akan baca je. Lepas tu sampai satu masa dia akan stop. Okey, dah settle, nanti datang lagi. Kalau style Darushifa lah. Kalau style perawat macam ni pula, dia ada cara macam ni pula. Sebab saya suka cari jalan penyelesaian. Sebab saya pernah jadi mangsa sihir. Saya pernah diuji dengan sihir. Saya pernah berjumpa dengan ratusan, masa tu ratusan perawat jugalah saya jumpa.
So kebanyakan saya jumpa tak ada penyelesaian. Dia sekadar memasuk, jin tu dah masuk dalam badan contoh, ada pergerakan, lepas tu muntah. Lepas tu penyelesaian ni kat mana? Faham tak maksud saya konsep penyelesaian? Okey? Ini cara saya lah, cara saya. Cara orang lain tak apalah, ikut mana-mana. Cuma masa saya sakit dulu, apa yang mereka biasa buat, dia rukiahkan saya, ada pergerakan dekat saya. Kemudian dia suruh keluar. Okey. Adakah keluar itu satu penyelesaian? Kemudian saya pergi berjumpa dengan perawat ni pula. Okey, sama juga bergetar. Kemudian keluar. Ukrus. Ya Allah, ukrus. Okey, ukrus dia pun keluar. Besoknya saya pergi jumpa dengan perawat yang lain pula. So getaran tu masih ada. So ukrus, ya Allah, keluar. Penyelesaian ni kat mana? Sebab saya bercakap ni bukan pasal orang lain. Saya bercakap ni tentang diri saya lah. Diri saya masa saya sakit dulu. Pasal tu bila saya belajar ataupun saya mendalami ilmu rawatan, tak kisahlah, ada orang setengah orang kata rawatan Islam, ada orang kata ini bukan rawatan Islam, tak apalah, ikutlah mana-mana pun boleh lah. Saya okey je. Biarlah Islam tu antara saya dengan Allah Ta'ala. Kalau kata yang kamu nampak ini bukan rawatan Islam, ini rawatan kapi lah, yang tak ada masalah. Okey, Islam tu biar saya dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, so saya pasal tu yang kadang-kadang orang tanya kenapa nak banyak tanya soalan apa semua. Sebenarnya bukan saja tanya bang, dalam kat situ, dalam tu banyak psikologi yang sedang berlaku. Kan? Cuma kamu je nampak macam seronok. Sebab cara saya psikologi orang tu memang macam tu. Saya psycho orang tu memang macam tu. Saya psycho bangsa jin, nak tahu dia jin ke tidak ke, memang macam tu. Sebab saya dulu pernah kalau kata nak Islamkan jin saya dulu macam-macam dah diislamkan. Besok lusa jadi kafir balik, besok tulat pun jadi kafir balik. Jadi penyelesaian tu tak ada. Okey. So pegangan saya kat situlah, dia ada tindak balas, kemudian kita cari penyelesaian dia. Itu cara saya lah, cara orang lain wallahu alam lah. Okey. So cara macam mana yang orang nak guna? Siapa-siapa punya cara pun boleh bang. Siapa-siapa punya cara pun tak ada masalah. Yang masalahnya kamu tu nak ikhtiar ke tidak. Setelah kamu ikhtiar, kamu ikut tak apa yang perawat tu dah pesan. Okey? Kamu nak jumpa dengan siapa-siapa pun tak ada masalah. Tu cuma cara saya, cara orang lain lah. Cuma jangan gunakan konsep tilik. Konsep tilik macam mana? Daripada nama, daripada gambar, semua benda dia boleh tahu. Ini masalah. Okey? Bila kata tengok gambar semua benda boleh tahu, kaedah ni datang daripada mana? Ilmu apa yang dia pakai? Macam mana semua benda boleh tahu? So kebanyakan yang kita perhatikan, konsep macam ni sebenarnya rawatan Islam pun tak ada, rawatan kafir pun tak ada. Rawatan agak-agak saja nama dia. Okey? So bila rawatan agak-agak ni membuatkan minda kamu dia akan rosak. Okey, daripada gambar dia boleh tahu semua benda, daripada nama mak kamu semua benda dia boleh tahu. Rawatan tu agak-agak saja. Bila agak-agak ni dia tak ada kepastian. So bila tak ada kepastian, kamu punya minda akan rosak. Saya pernah biasa dah jumpa dengan rawatan agak-agak ni. Waktu saya disihir dulu, gambar saya dihantar ke mana-mana perawat. Yang paling saya tak boleh lupa sampai sekarang, saya pernah diberitahu, yang sihir kau ni bukan orang lain. Yang sihir kau ni ayah kau sendiri. Wallahi ni saya cakap perkara sebenar. Yang sihir kau ni dia bagi tahu dengan arwah mak saya. Yang sihir kau ni bukan orang lain. Yang sihir kau ni ayah kau sendiri. Bila kau sebagai seorang anak, kau dengar perawat tu cakap, dia seolah-olah korang ni dengar perawat cakap ni dah macam satu mukjizat tau. Dia memang ada mukjizat, kau boleh percaya. Bukan kata korang lah, aku pun masa tu terperanjat juga tau. Bapa aku nak buat aku biar betul. Sedikit sebanyak dengan kata-kata perawat tersebut, hubungan kita dengan bapa kita akan jadi masalah. Okey, sedikit sebanyak hubungan kita dengan ayah kita ni akan jadi masalah. Hanya dengan kata-kata perawat tu je. Faham tak? Ini pengalaman saya pengalaman saya sewaktu saya sakit dulu. Bila saya selang beberapa orang, saya jumpa dengan orang lain pula perawat. Tiba-tiba keluar yang buat kau ni bukan orang lain, orang dekat juga. Siapa tu yang buat saya ni? Saya bukanlah nak sihirkan dia ke apa, cuma saya nak berhati-hati lah tu kan. Saya pun dah lama sangat kena sihir ni, nak juga tahu siapa yang buat saya ni. Bila perasaan kamu ingin mengetahui, makanya fitnah tu akan sampai. Dan Tok tu bagi tahu apa? Yang buat tu adalah adik perempuan kamu sendiri. Automatik bang kakak. Masa tu saya pergi rawatan tu, tak silap saya orang rumah saya pun ada kot. Kalau tak silap saya, dia pun ada. Dia pun terperanjat, arwah mak saya pun terperanjat. Kita jadi macam, takkan adik perempuan aku nak buat? Bang kakak, sedikit sebanyak benda tu akan menguasai minda kamu. Kebenarannya tak tahu lagi betul ke tak betul cerita tu. Kamu hanya dengar cakap perawat tu macam seolah-olah dia ni dapat mujizat ni, Allah Ta'ala bagi mujizat kat dia, dan apa yang dia kata tu memang betul. Okey.
Okey, ini yang kita risaukan. Okey, ini yang kita risaukan. Pasal tu, kalau tanya dengan saya, lebih baik pada tindak balas daripada menilik. Menilik ni memang akan jadi masalah, dia akan jadi problem. Okey, dia akan jadi problem. Itu kalau tanya dengan saya lah. Tapi kalau korang jadi suka menilik-nilik juga tu, lantak korang lah. Okey, aku nak cakap macam mana. Okey, so kena hati-hati benda-benda tu. Betul. Orang alam, saya pun tak adalah pandai mana beragama. Mungkin boleh tanya dengan orang yang lebih pakar-pakar. Cuma saya bercakap ni atas dasar pengalaman saya sendiri, kan. Pengalaman saya sendiri, saya belajar daripada situ lah. Daripada situ saya belajar. Tu kadang-kadang kita nak kita belajar psikologi, kita perhatikan orang ni betul ke tak betul ini. Ada orang yang kadang-kadang kerasukan, kadang-kadang dia tak kerasukan pun, dia bercakap untuk bagi tahu dengan orang lain orang ni salah pun ada juga. Macam-macam lah. Okey, macam-macam. Cuma rawatan kita dalam live tu biasanya kita tak buat rawatan sampai habis. Okey, pesakit dah muntah ke apa benda, kemudian kita suruh dia pergi mandi. Lepas tu kita tak buat live dah untuk rawatan tu. Okey, di masa itu nantilah baru kita akan psikologi dia balik, bagi penerangan balik dekat dia, bagi tahulah apa benda yang berlaku pada dia dan apa yang perlu dilakukan, apa ayat-ayat yang sepatutnya diamalkan masa tu. Tapi benda tu kita tak tunjuk secara live. Okey, kita biasa tunjuk masa rawatan yang dikerasukkan tu sampai situ saja. Selepas dia mandi, dia masuk balik bilik saya tu, biasanya masa itulah baru kita bagi tahu banyak perkara yang orang luar tak tahu. Okey, kebanyakannya orang luar tak tahu. Okey, kenapa saya tak buat live? Sebab saya tak nak orang tiru cara saya. Hak yang rawatan pun dah ramai sangat orang meniru, kan? Hak psikologi aku tak tahu lah. Kan? Okey, banyaklah orang tiru lah, tapi lantak lah. Lantak ke orang. Okey, soalan yang seterusnya, dah 6 perawat dah dekat TikTok. Dah 6 orang perawat dari TikTok datang merawat, depa tak berani nak buang ada benda hitam tepi kedai. 6 orang perawat TikTok. Kenapa aku bukan salah seorang je? Pasal apa tak berani? Kenapa tak berani? Kenapa tak berani? 6 orang perawat tu, ramai tu. Mana akak tadi tu? Pasal apa tak berani nak buang? Saya pun tak berani ke? Saya pun cuba je lah. Tapi sekurang-kurangnya berdepan jugalah, kan. Saya tak terus nak berundung. Macam mana pun berdepan jugalah. Mereka kata benda tu puja. Mereka tahu kat mana? Akak naik kotak kat kita sembang sat. Sementara saya punya sahabat nak datang ni. Akak request kotak, cuba sembang sikit. Lepas tu saya cuba tengok sedikit lah, kan. Tak adalah pandai, sikit-sikit tu boleh lah. Mana akak tadi tu? Lama tak tengok ustaz berubat. Berubat tak boleh, kan? Saya kalau dalam keadaan tak sihat ni, kalau saya berubat ni, jadi saya boleh tombang, bahaya. Kalau saya tombang, siapa nak tolong, kan? Sendiri kena tolong. Mana akak tadi tu yang kata 6 orang perawat TikTok datang? Cuba request kotak, kan? Tak ada request, saya tak percaya lah kata-kata akak tu. Bukan suruh buka kamera, tak ada. Saya nak penerangan je, penerangan. Kenapa yang sampai tak berani? Kalau dia puja, macam mana dia boleh puja? So kat sini kita boleh belajar sedikit sebanyak tentang apa yang dimasukkan dengan konsep tilik tu tadi, kan? Tu Sasha, cuba request kotak naik, tekan ni tu saya dah tekan request tu. Tak payah buka kamera, tak apa. Kita just nak sembang saja. Dia dah request ke? Saya nak tahu dia dah request . Ada, tak ada. Kalau tak ada tu kita tak boleh dengar lah cerita dia. Okey, soalan yang seterusnya. Ni apa ni, siapa ni? Busung tu ada waktu perut akan jadi tegang dan keras. Saya pernah masuk wad 3 minggu, doktor. Awak pernah tak minum air tawar? Bila awak minum air tawar tu, apa jadi dekat perut awak? Bila awak minum air tawar yang kita buat tu, apa jadi dengan perut awak? Kalau boleh, buat 2 perkara kak. Air tawar, kasturi yang kami keluarkan tu letak kat belakang telinga. Yang kasturi tu letak waktu siang hari saja. Malam tak payah pun tak apa. Okey, lepas tu air tawar tu minum. Pagi sekali, malam sekali. Saya nak tengok apa tindak balas yang berlaku dekat perut dulu. Okey, saya nak tengok tindak balas. Sebab saya tak boleh nak kata
confirm benda tu busung kan, tak boleh juga. Nak kena tengok juga doktor punya penceritaan daripada doktor, apa yang dia bagi tahu. Okey, nak kena tengok juga. Kalau akak dah memang ada masalah hati, masalah buah pinggang, so benda tu memang perkara yang biasa lah kak. Okey, ni apa ni saya dah buat semua pakai produk selepas hari-hari saya kerasukan. Dah kenapa kau kerasukan? Kau kerasukan memang kau ada jin dalam badan. Cuba naik kotak sini cepat. 5 waktu. Ni nama 5 waktu dah. Cuba naik kotak aku sekarang. Awak pakai produk, kemudian awak jadi kerasukan. Kerasukan tu kalau hari-hari berlaku tu, mana kata ada benda yang tak terlepas dekat badan awak. Kan, itu yang membuatkan jadi macam tu. Yang 5 waktu tadi, nak naik ke tak nak? Tak nak, kita pergi pada soalan lain. Macam mana nak naik ustaz? Ni aku tekan ni. Apa pasal jadi macam ni pula? Sudah, aku dah tak tahu nak buat macam mana ni. Nak tekan apa ni? Dah jadi kecil pula. Hari betul. Macam mana nak buat ni? Aku dah tak pernah buat benda ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Ustaz. Mamu, aku nak tekan apa ni, Mamu? Waalaikumsalam. Daripada mana kah? Saya dari JB. Saya Ana. Hello. Hello. Jelas Mana? tak? Jadi macam mana? Dari first, dulu saya suka macam mimpi buruk. Lepas tu saya suka marah-marah. Lepas tu saya belilah first tu. Sorry Ustaz, tiba-tiba saya macam nervous. Alamak. Tak apa. Sabar Jin, sabar. Itu emosi. Jangan kerasukan. Kalau awak kerasukan, nanti saya jadi apa? Jangan kerasukan, sabar. Jangan tengok muka saya, jangan tengok. Cakap je. Saya on the way nak balik. Saya dekat custom CIQ ni. Saya nak balik, tiba-tiba rasa nak ya Allah. Tiba-tiba semua geletar, saya nak nangis. Pendekkan je soalan tu, pendekkan je. Lepas pakai produk, jadi macam mana? Saya jadi kerasukan setiap hari. Siang atau malam, saya separuh sedar, saya kejap nangis, kejap ketawa. Lepas tu tak nak cakap, tapi jadi macam tu. Lepas tu saya selalu mimpi macam Ustaz, saya macam menggeletar, saya macam nak pitam. Ya Allah. Jangan pitam, nanti aku kena kerafat. Dia tak boleh. Dia Saya- kata Ji dah masuk je, kena tahan. Kalau Ji tu Okey, masuk, okey. nanti saya kena kerafat. Okey. Ji dah masuk Ji, aku yang kena kerafat nanti. Lepas tu? Lepas tu saya dah pakai dah semua produk tu, dah beli dah. Lepas tu Okey. saya jadi macam banyaklah saya mimpi macam anak saya dalam bahaya. Saya paling teruk saya mimpi saya jatuh, orang nak tembak saya banyak kali. Lepas tu orang bawa parang. Lepas tu saya muntah darah, mimpi muntah darah, mimpi keluar rambut dekat mulut. Lepas tu mimpi ular, selalu mimpi ular. Belit kaki saya patuk. Mimpi kaki kiri kanan saya kena sebelah kiri kena pisau. Macam pisau tu dia macam gunting berdarah. Lepas tu sebelah kanan ni kena api kaki saya. Saya memang sakit lah sekarang, dah masuk 3 bulan. Lepas tu awak tak pernah pergi dapat rawatan ke? Dapat rawatan tak? Ada, saya pergi 5 tempat. Tapi jin tu dia nak masuk, dia dah masuk dah rasuk. Tapi perawat tu suruh saya sedarkan diri. Sumpah demi Allah. Dia cakap anak-anak bangun. Dia takut kena cok kerafat lah tu. Tak tahu lah. Lepas tu dia cakap dia suruh saya sedarkan diri. Lepas tu saya balik. Bila saya balik, dia suruh saya ambil limau dengan air, dengan adalah perawat juga suruh beli produk. Saya stop lah dulu 1 hari sebab nak pakai produk Ustaz, sebab saya nak pergi berubat kan, nak tengok macam mana. Sekali sampai rumah saya kena tindih, kena rogol jin. Lepas tu saya mimpi buruk lagi macam-macam.
sampai saya punya otak tak betul. Berapa hari saya MC tak pergi kerja. Sebab tak tahu kenapa. Lepas saya sakit lah, tapi macam mana sakit pergi medical dah pergi Singapura punya, JB punya dah pergi normal. Cuma saya punya badan dia ada certain subuh tu dia akan demam menggigil. Demam menggigilnya dah lebih sebulan dah, dan dah dekat 2 bulan dah semacam ni. Tapi saya gagal akan pergi kerja juga sebab saya kan ibu tunggal 2 anak kan, jadi saya kena pergi kerja juga macam mana sakit pun. Jadi macam kena cakap saya punya kawan, saya kira macam boyfriend saya lah. Dia kalau pergi ambil saya memang saya selalu kerasukan, dan dia memang akan bercakap dengan jin tu cuma senyum gelak, dia gelak. Lepas tu tiba-tiba nangis macam yang kena pukul. Lepas tu gelak lagi, tapi dia tak nak cakap. Tapi dia pernah banyak kali cakap sebelum ni. Dia suruh macam saya lah cakap, separuh sudah cakap tinggal. Lepas tu pernah juga cakap bilang, macam mana nak keluar dari tempat ni, sebab saya pakai pagar rumah tu garam tu kan. Saya pagar bilik tu dengan rumah yang, sebab saya sewa sebelum pindah rumah baru ni, saya sewa bilik, jadi saya pagar bilik tu. Lepas tu tiba-tiba saya bercakap, macam mana nak keluar dekat sini ya? Macam mana nak keluar dekat sini macam tu. Pusing-pusing dia. Tapi saya Bila macam kamu pagar rumah kamu tu, apa jadi? Saya macam tak boleh tidur. Panas saya rasa. Ya, tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur sebab dekat atas. Tapi bunyi tu dah kurang dah. Sebelum ni bunyi tu banyak bising dekat atas rumah. Orang macam hempas pintu, baling tarik kerusi, baling shilling, bunyi shilling, bunyi guli, macam-macam tu. Tapi sekarang saya dah hari ni saya masuk rumah baru, tapi dah pagar dah semalam. Mudah-mudahan tak ada efek yang dari lama punya tu. Saya takut. So saya jadi macam semua family saya macam tak suka dengan saya. Macam cana yang rapat dulu. Orang kena sihir memang macam tu ke? Itulah. Lepas tu saya dah pergi. Lepas tu nanti nak pergi berawat lagi dekat Singapura punya ni Rabu. Tapi saya macam bukan tak nak percaya, tapi saya penat macam pergi kan. Nanti dah kerasukan, dia suruh saya sedarkan diri. Lepas tu, kamu tiada ni, tak ada apa-apa, masuk angin gastrik macam tu. Angin? Dia ustaz tu cakap, saya bayar dia 150. Lepas tu dia dah nampak sekerasukan dah. Memang sekerasukan. Ngam-ngam saya masuk kereta masa maghrib tu, tunggu hutan. Dia seorang je time tu sebab yang lain dah pergi outstation. Saya tengok, saya pergi tempat dia sebab saya tengok dia dekat TikTok. Macam okey lah macam tu. Sekali saya pergi, saya dah apa ni? Saya dah kerasukan. Tiba-tiba dia rupiah, saya dah kerasukan dah ni. Saya kan jenis yang ni. Tiba-tiba saya tak nak pergi, tak nak duduk dekat yang dia suruh lah apa semua tu. Dia rupiah, saya dah tak sedar dah. Terus tiba-tiba dia tepuk-tepuk saya, sedar, ingat Allah. Dia cakap, dia suruh saya sedar lah. Bila saya sedar, saya okey dah. Nah, nanti balik, saya kena rogol jin. Orang hajar ni jin, bersuka hati, rogol-rogol orang. Tapi kena rogol ni jin dari perkahwinan saya yang pertama. Saya dah 2 kali cerai dah. Lepas tu saya dah bertunang pun dah putus dah. Lepas tu dengan bila saya ada pasangan saya akan jadi macam ni. Saya pun tak tahu. Dia memang ke buat macam tu kita kalau mangsa rogol ni bukan semua orang boleh terima. Itulah. Saya pun macam susah nak terima. Bukan semua lelaki boleh terima mangsa rogol gini. Senanglah. Tapi jangan takutlah, ada penyelesaian dia. Akak duduk mana? saya dekat JB Ustaz. Tapi saya bergegah-gegah ni, satu tahu sujuk. Kadang saya setiap hari saya punya badan ni, kaki saya semua macam ais. Dah berapa tahun dah saya pakai stokin. Sebab kalau tak pakai stokin, Akak kat mana? Akak kat mana ni? saya sekarang baru sampai custom JB, baru balik kerja. Saya Iznul apa? Iznul memang duduk JB ya Iznul?
akak. Kalau ada rezeki akak nanti akak boleh tumpang Iznul tu sebab Iznul tu ada rawatan susulan. Nanti boleh datang sekali Baik Ustaz, terima kasih. Ya Allah, Nanti terima kasih awak Ustaz. nanti saya tak tahu Iznul ya Ustaz. Iznul nanti awak PM dia yang 5 waktu ni. Kalau kata awak buat susulan nanti, kalau awak okey lah, bawa lah dia sekali. Saya nak cuba robolkan pula gym ni. Terima kasih Ustaz, ya Allah. Saya Nanti pun awak tak tahu PM macam mana. nanti nama satu pesakit saya nama Iznul tu. Dia akan Aha. buat rawatan susulan dengan saya. Kalau dia Okey, okey, Ustaz. nanti dia bawa awak sekali datang. Nanti saya tolong tengok apa masalah dia. Baik Ustaz, nanti dia PM saya ke Ustaz. Nanti PM saya tak berani nak janji sebab dia sakit saya. Cuma dia ada rawatan susulan. Baik Kalau Ustaz. kalau dia kata okey dan dia bawa sekali awak. Saya boleh bawa kawan saya ke tu sekali? Sebab saya Tapi dekat takut JB ni dia saya dapat. tak ada. Boleh akak. Kalau akak nak bawa satu JB pun boleh. Tapi tanya guys, kalau saya tak tahu dia tak naik bas ke tak. Kalau dia tak nak nabas, saya boleh tumpangan sekali dalam satu kereta. Boleh juga. Nanti apa-apa nanti akak pergi. Boleh Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya Allah, Akak kat rezeki mana? saya dapat hari Akak ni. kat mana ni? Saya dekat custom, baru sampai dekat JB. Dekat dengan longkang tak kat situ? Macam mana Dekat Ustaz dengan tahu? longkang tak? Longkang. Ada longkang tak kat situ? Macam mana Ustaz tahu? Itu bomo mesti saya tahu. Akak pergi kat longkang tu sekarang. Okey. Tetapi depan tu ada kedai makan. Saya bukan suruh akak makan. Saya nak suruh akak muntahkan benda kejap lagi nak kuranglah sikit. Akak punya geletar tu. Okey? Buka mulut sikit. Saya pergi kejap. Saya pergi ujung sikit nanti orang makan. Dalam tandas boleh ke Ustaz? Boleh, dalam tanda lagi bagus. Banyak jin kat situ kan. Kejap. Tandas dekat ni, dekat jangan sini. Saya takut orang makan, orang nampak. Okey, saya dalam tandas dah. Tangan kanan akak pegang kat perut akak sekarang. Kejap kanan. Okey Ustaz. Tekan sikit jangan lepas Okey. Bismillah ya Allah. Inna dina illa Allah Islam. Inna dina illa Allah Islam. Inna dina illa Allah Islam. Waj'alna Bismillah. من بين أيديهم هم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم والذي بسم الله الرحمن الرحيم. Ulakkan atas sikit, naikkan atas sikit tangan tu. Lagi. Kalau sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut sikit kak. Apa panjang-panjang. Hembus buat Allahu Akbar dalam hati. Ini sini. Okey, rasa tenang dah. Dah.
Tenang, dah tenang. Tak ada getah Ya. lah. Tadi rasa nak muntah tadi ya. Ada tapi dia dia tak naik macam dia nak gelak adalah Nak gelap, nak hitam. tak macam saya kan tengok ustaz saya letak handphone ni dekat ni lepas tu saya tengok ustaz kan macam benda tu dia kening saya macam nak tegang lepas tu dia macam nak gelakkan ustaz macam tu. Selalu macam tu, saya tak tahu. Sekarang awak rasa macam mana? Saya rasa okey. Okey, tenang. Okey, kita buat PM dengan apa Isnur tu. Baik ustaz, terima kasih ustaz. Yes, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Tak boleh lah. Aku pun tak tahu. Bagi tenang sekejap je boleh lah kan. Tak boleh kerasukan sekarang. Khurafat. Kau jangan main-main. Bagi dia tenang je. Kalau tidak nanti tangan dia dah menggigil-gigil macam tu. Kan? Jin ketawa. Dia ketawa dalam live. Aku nak tengok. Kalau ada rezeki nanti, dia datang tempat aku. Aku nak tengok Jin tu ketawa dengan aku cukup-cukup. Itu jam dia tahu nasib dia. Okay? Dia dalam live dia tahu jarak jauh macam ni. Kita boleh bantu apa yang mampu je. Kan? Biasa macam tu lah kan. Ketawa-ketawa sampai depan mata menangis. Kan? Buatlah lah nanti. InsyaAllah Iznul tu dia ada susulan dengan saya. So kalau dia daripada Johor tu, kalau dia okey, bawa lah sekali kan. Okey, bawa lah sekali. Macam mana aku nak bagi ni balik sudah. Aku ni dah lah tak berapa bijak benda. Okey. Switch. Dah okey lah. Okey. Tak pandai. Saya jarang-jarang panggil-panggil orang naik kotak ni. Kan? Bukan saya tak nak ni naik kotak sekejap lagi kadang. Awak tahulah masyarakat ni kadang nak tunjuk poyo lah, nak tunjuk hebat lah, nak tunjuk handal lah, terpaling perawat lah. Saya pun manusia biasa. Bila kita diherdik macam tu, kita pun jadi panas juga. Kan? Itu kadang-kadang saya malah nak naik kotak ni. Kau pergi je lah merawat dengan orang tu. Aku okey je. Okay? Saya jenis macam tu. Saya senang je. Kalau rasa yang tu paling hebat, paling handal, paling terperawat, kau pergi je lah rawat dengan orang. Aku okey je. Okay? Nanti dia fikir macam, dia yang paling handal lah, itulah inilah. Saya kalau merawat orang, kalau pesakit tu sembuh lah, contoh, Allah Ta'ala izinkan pesakit tu sembuh pun, dia terima kasih bagi nak gila dengan saya pun, saya cakap jangan terima kasih kat saya. Itu semua Allah Ta'ala yang punya kuasa tu. Bukan semua orang akan sembuh dengan saya. Ada yang tak sembuh juga. Ada yang okey juga. Wallahualam. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Jadi saya lebih pada, kalau sembuh tu satu keseronokan je lah bagi saya. Macam, Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan benda tu berlaku. Saya jadi seronok. Saya jadi happy. Sebab Allah Ta'ala izinkan. Itu saja. Okey. Kalau nak kata saya handal ke, terhebat ke, terhandal ke, wallahualam. Saya tak ada perasaan macam tu pun. Okey, kalau macam contoh saya bertegas dengan satu-satu perkara, demi Allah saya bukan nak menjatuhkan orang. Saya bertegas dalam satu-satu perkara tu. Tegas dalam satu-satu perkara tu sebab apa? Saya tak nak korang terjerumus dengan perkara yang bermasalah. Okey, tak nak terjerumus saja. Tapi kalau korang nak juga, ikut korang lah. Okey guys, member saya dah sampai. Nanti kalau saya rajin kan, saya buat live lagi. Boleh? Boleh tak? Sebab dia datang daripada jauh nak jumpa tu. Kenapa tangan saya bergetar memang macam tu bang kakak? Pasal tu saya, bukan saya tak nak buat live macam ni, rawatan. Sekejap lagi efek dia tu banyak kat korang. Kan? Macam contoh tadi saya buat tadi kat kakak tu. Tapi dekat dalam ni tiba-tiba angin dah keluar, nak muntah, menggeletar. Dia memang akan ada efek-efek yang macam tu. Okay? So yang sekejap tadi tu kalau awak rasa ada tindak balas ke something dekat awak tiba-tiba, pergi dapatkan rawatan. Cari mana-mana perawat pun tak apa, tak kisahlah. Dia handal ke, paling handal ke apa, pergi je. Yang penting korang sihat saja. Okey, kalau ada rezeki kan kita jumpa lagi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.